Allah Ta'ala. Nak kata apa? Kan? Macam tuan-tuan lah, tuan-tuan meniaga, tuan-tuan kerja, tiba-tiba kilang tutup atau niaga tak laku. Tuan-tuan nak kata itu ujian Allah Ta'ala sebab kita ni kuat beragama? Ataupun kita nak kata bahawa itu adalah kemurkaan Allah Ta'ala pasal aku dah tinggal sembahyang Jumaat 2 kali dah. Kita nak kata hak mana tuan-tuan? Kita nak kata hak mana? Payah tuan-tuan. Tambah-tambah orang macam kita ni kan, orang macam saya, orang macam tuan-tuan, agama ni jenis tengah-tengah. Lebih kurang, nak kata jahat sangat pun dok juga kan. Nak kata jahat dok juga kan. Nak kata baik sangat sampai tahap wali dok juga. Kita ni tengah-tengah, lebih-lebih kurang. Kalau orang tengok, orang kata ni orang biasa, bukan penjenayah, bukan kaki buat dosa besar dak. Ni jenis orang biasa-biasa. Sat buat, sat dak, sat buat, sat dak. Jadi bila jadi lagu tu tuan-tuan sekalian, bila datang ujian, dugaan, ibtila daripada Allah Ta'ala, malapetaka alam, bencana alam yang datang, kita nak kata sebab apa? Asia kan hilang, lepas tu tengok-tengok adalah diberi kan, serpihan dan sebagainya, mayat dijumpai dan sebagainya. Kita nak kata apa? Adakah kita nak kata itu adalah ujian Allah Ta'ala kepada orang yang soleh seperti Tony Fernandez? Kan? Sebab Tony Fernandez ni dia seorang yang soleh, katalah kan, kita tak tahulah. Dan dia bukan Islam pun. Sebab dia seorang yang soleh, ataupun dekat MAS, MH tak, yang hilang 370, yang berlaku dekat 17 yang kena tembak, adakah kerana pengarah urusan dia, GM dia, board of directors dia orang yang soleh, ataupun kerana maksiat yang ada di dalamnya? Ini masalah tuan-tuan kan, masalah. Kalau orang yang kerja dalam Asia, dia takkan suka orang kata itu sebagai kemurkaan Allah, betul tak? Dia takkan suka tuan-tuan. Walaupun kita kata ni pasal pramugari hampa lah, ni pakai singkat sangat. Kalau kita kata macam tu, orang akan marah tuan-tuan. Jadi kita tak tahu adakah itu kemurkaan Allah Ta'ala, adakah itu ujian kepada orang yang saleh. Baik, muslimin muslimat sekalian, soalannya ialah kenapa kita tidak diberikan satu jawapan daripada Allah Ta'ala yang jelas? Adakah ini satu kemurkaan daripada Allah, ataupun itu satu tanda Allah Ta'ala redha kepada kita? Maka sebab itu muslimin muslimat sekalian, malam ni kita nak tengok apa kaitan antara bencana ini, bagaimana sikap iblis bila bencana itu datang, bagaimana apa yang dicuba buat supaya bencana itu datang, dan bagaimana dia cuba mempengaruhi manusia, dan bagaimana Allah Ta'ala mahu melihat kepada hambanya, reaksi daripada hambanya, respon daripada hambanya apabila bencana itu datang kepada para hambanya. Baik, muslimin muslimat sekalian, maka di antara satu contoh yang boleh kita bincang pada malam ini ialah bencana yang Allah Ta'ala timpakan kepada kaum Sabak. Dan Allah Ta'ala timpakan kepada kaum Sabak, di mana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Sabak, surah yang ke-34 ayat 15 hinggalah 17. Firman Allah Ta'ala, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita sesungguhnya bagi kaum Sabak itu ada tanda kekuasaan Allah Ta'ala, di mana fi maskanihim, di tempat tinggal mereka, di tempat kediaman mereka. Ada apa? Ada ayah, ada tanda daripada Allah, ada tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Apa dia tanda dia tuan-tuan? Jannatani, dia ada dua kebun, dia ada dua kebun. An yaminin wa shimal, dia ada belah kanan, dia ada belah kiri. Para mufassirun dia bagi pelbagai riwayat, pelbagai pendapat apa makna kebun ada belah kanan, kebun ada belah kiri. Ada yang kata maksud jannatani, dua kebun ni, belah kanan pun ada, belah kiri pun ada, maknanya ada dua kebun. Ada dua kebun, belah kanan satu, belah kiri satu. Satu lagi pendapat dia kata bahawa maksud jannatani, ada dua kebun, belah kanan satu, belah kiri satu, makna kebun tu besar.
paling belah kanan pun kebun dia, paling belah kiri pun kebun dia. Dia ada macam-macam, dia ada pelbagai makna. Lalu dia kata kulu mir rizqi rabbikum washkurulah. Dia kata bahawa makanlah kamu daripada rezeki yang Allah Ta'ala bagi kepada kamu dan bersyukurlah. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik dan Tuhan itu adalah Tuhan yang maha pengampun. Allah Ta'ala kata negeri Sabak ni negeri yang baik. Baldatun tayyibatun, negeri yang baik, dan Tuhan itu maha pengampun. Kemudian Allah Ta'ala kata apa tuan-tuan? Fa'aradu. Allah Ta'ala kata mereka berpaling. Fa'arsalna alaihim sailal arim. Allah Ta'ala kata bila mereka berpaling, kami datangkan kepada mereka banjir yang besar. Mereka berpaling daripada Allah, daripada ajaran Allah, maka ditimpakan kepada mereka banjir yang besar. Dan Allah Ta'ala kata wabaddalnahum bijannatayhim jannataini. Allah Ta'ala kata dekat dia, maka Allah Ta'ala bagi ganti dua kebun tadi dengan dua kebun yang ditumbuhi oleh pokok-pokok yang buah dia pahit. Buah dia pahit, dan pokok yang tumbuh tu pokok yang ada duri, pokok yang tidak sesuai untuk mereka. Lalu Allah Ta'ala kata bahawa zalika jazainahum bima kafaru. Demikianlah kami bagi balasan kepada mereka di atas kekafiran, kekufuran, kerana mereka ni kufur di atas nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada mereka. Dan Allah Ta'ala kata, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Orang yang sangat kafir. Ayat ni muslimin muslimat sekalian, Allah Ta'ala bagi tahu dekat kita, dia bagi satu pemberian yang baik. Kemudian manusia ni dia kufur kepada Allah Ta'ala. Sebahagian riwayat kata maksud kufur di situ ialah kerana mereka mengkufuri nikmat Allah Ta'ala. Macam-macam. Imam Ibn Kathir dia kata apa? Antara sebab datangnya banjir kepada kaum Sabak ni, zaman dia ada empangan tuan-tuan. Zaman dia ada empangan yang besar. Empangan yang besar ni tuan-tuan, nak banding dengan empangan zaman kita, jauh macam langit dengan bumi. Besar hak siapa? Besar hak siapa? Nak banding empangan kita sekarang ni dengan empangan dia, jauh. Quran kata dia ada empangan yang besar. Tapi empangan dia yang besar tu nak banding dengan kita sekarang, hak mana besar? Empangan zaman moden lebih besar, jauh lebih besar. Empangan zaman dia tak besar sangat tuan-tuan. Dia punya lebar dia mengikut sebahagian pendapat fuqaha lebih kurang dalam 60 meter. 60 meter. Dia punya lebar dia lebih kurang 60 meter. Kita hari ni kalau tuan-tuan tengok Tasik Kenyir, tuan-tuan boleh tengok kan, apalagi Tasik Banding kan, Banding kan, tuan-tuan tengok lagi besar. Tapi maksud besar di sini sesuai dengan zaman hari itu, kerana manusia zaman dulu dia baru nampak cara nak buat empangan. Maka bila dia buat empangan tuan-tuan sekalian, dia hadang dengan kayu-kayu, dengan batu-batu yang ada. Imam Ibn Kathir kata apa? Yang dimaksudkan sebagai kufur nikmat di sini ialah kerana ada lubang pada empangan mereka. Empangan mereka tu ada lubang. Ada binatang yang buat lubang kepada empangan yang mereka sekat tu dengan batu, dengan kayu tu. Sebahagian mengatakan bahawa dengan sebab ada lubang tadi, maka pecahlah empangan itu. Kenapa pecah empangan itu? Kenapa mereka tak baiki kerosakan yang berlaku kepada empangan? Dalam tafsir Imam Ibn Kathir dinyatakan bahawa kerana mereka sibuk berbalah sesama sendiri. Sibuk berbalah sesama sendiri,
menyebabkan datangnya kemurkaan daripada Allah Ta'ala dengan cara dipecahkan empangan berkenaan. Kita akan kata, Ustaz, itu kaum Sabak kita tak ada. Kita bergaduh ke tak bergaduh dalam zaman kita lah? Zaman kita lah bergaduh tak? Oh tuan-tuan, bergaduh sakat. Bergaduh sakat. Tuan-tuan pergi cari, tanya orang hak jadi sukarelawan yang pergi bagi bantuan dekat Kelantan, cuba tanya apa jadi. Cuba pergi dekat Terengganu, dekat Pahang, cuba tengok apa jadi. Tuan-tuan dengar sendiri dengan telinga tuan-tuan, daripada mulut mereka apa yang berlaku. Di satu tempat di Kelantan, tuan-tuan boleh baca lah, ada sebuah sekolah kaum wanita ni yang muslimat ni tuan-tuan, dah masak dah berapa hari dah. Dah masak dah berapa hari dah. Secara sukarela, secara sukarela, tak minta abuan apa-apa pun. Lepas 4-5 hari diisytiharkan, lulus berapa juta tu, mulailah tuan-tuan sekalian, halau yang sukarelawan ni ada orang lain nak ganti. Halau ni yang sukarelawan yang dah berapa hari duk tolong ni tanpa minta upah apa-apa ni, halau tuan-tuan sekalian. Pasal apa nak ganti dengan orang lain? Mana hak nak ganti ni tuan-tuan sekalian, dia ada habuan dunia dia. Dia ada habuan dunia. Berbalah tak? Berbalah. Bergaduh. Cuma nasib baik orang yang kena halau ni, dia sabar, dia faham bahawa ini adalah satu provokasi yang kita tak boleh layan, tuan-tuan sekalian. Kita tengok muslimin muslimat sekalian, dalam keadaan negara kita macam tu, tuan-tuan boleh tengok di Manik Urai dalam gambar-gambar kan, tuan-tuan boleh tengok dalam media sosial. Macam kita kata baru lepas kena serang Garuda di beberapa bahagian di Kuala Kerai dan sebagainya, macam kena serang Garuda, macam baru lepas kena tsunami. Tuan-tuan boleh tengok dengan kereta terbalik, kemik, pecah, rumah ada yang balik semula ke rumah dia, tengok rumah pun tak ada tuan-tuan. Terutamanya rumah yang dibuat daripada kayu, rumah yang dibuat daripada kayu, rumah yang dibuat daripada batu tu ada, hak bumbu hak kayu tu semua habis, tak ada. Dengan segala kandungan perabot yang ada dalam rumah semua habis. Muslimin muslimat sekalian, bukankah ini bencana daripada Allah Ta'ala? Ini adalah bencana daripada Allah Ta'ala. Tapi kita tengok dalam keadaan bencana depan mata, dalam keadaan kita berada dalam bencana itu sendiri, bukan berada di luar bencana, tapi berada dalam bencana itu sendiri, kita boleh melihat bagaimana perbalahan demi perbalahan masih kekal berterusan dalam masyarakat kita pada hari ini. Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni tuan-tuan sekalian, bukan untuk kita baca saja-saja. Kita baca kena hayati apa yang berlaku kepada kaum Sabak, apa kekufuran yang dilakukan oleh kaum Sabak, dan kita faham bahawa mereka berbalah sesama mereka sehingga tidak peduli empangan yang sedang pecah. Akhirnya empangan yang sedang pecah itu tidak terkawal, dan air yang dikepung itu kemudiannya merosakkan negeri mereka. Muslimin muslimat sekalian, kita jangan bayang perkataan negeri itu macam kita sekarang. Negeri kita sekarang besar tuan-tuan. Negeri zaman dulu kecil. Sebagaimana kita belajar sirah kan, sirah Nabi, kita belajar sirah Nabi. Bandar Madinah bukan macam bandar Madinah sekarang. Bandar Madinah sekarang besar. Bandar Madinah zaman Nabi dalam pagar Masjid Nabawi itu je. Zaman dulu kecil. Sama sebagaimana kita bercakap tentang Mina. Mina zaman Nabi dulu kecil. Mina zaman sekarang ada 3 marhalah. Mina Jamrahnya, Mina Mu'assimnya, Mina Wadi Muhaisirnya. Ada 3 Mina. Sebab apa? Sebab manusia makin lama makin ramai, makin lama makin ramai, negeri makin lama makin besar. Sebab itu muslimin muslimat sekalian, kemusnahan yang berlaku kepada kaum Sabak, kepada negeri mereka adalah berpunca daripada perbalahan. Berpunca daripada perbalahan. Dan kita orang-orang Islam, kita sepatutnya tahu bila kita patut berbalah, isu apa yang kita patut berbalah,
Dan isu apa yang sepatutnya kita ni bertolak ansur, tuan-tuan sekalian? Apa salahnya, tuan-tuan? Kita bawa beras, bawa minyak masak. Orang lapar tu, kan? Dahaga tu. Lama dah air bersih tak ada. Ada kau sibuk nak tampal gambar dulu. Ni masalah, tuan-tuan. Zat kita kena proses. Proses apa dia? Nak kena tampal gambar dulu. Ni masalah, tuan-tuan. Apa salahnya? Okeylah kata nak tampal gambar. Sebab apa? Tak boleh kalau tak tampal gambar. Tak boleh, ustaz. Nanti dia orang confuse. Siapa yang bagi bantuan? Yalah, zaman sekarang zaman demokrasi lah. Nak undi. Nak kena tampal gambar. Okey, katalah perlu sangat tampal gambar. Hak mula-mula ni bagi cepat-cepat lah, tuan-tuan. Orang lapar tu, kan? Pahala, tuan-tuan sekalian, atas kerana belas kasihan kita ni orang yang lapar tu, kita tak peduli dah gambar kita ada ke, orang kenal kita ke tak kenal, kita tak peduli dah. Kenapa? Kerana kita mengharapkan pahala daripada Allah Ta'ala. Besar pahala di sisi Allah bagi orang yang macam ni. Sebab tu dalam Islam, tuan-tuan sekalian, apa yang diajarkan kepada kita? Bukankah diajarkan kepada kita bahawa tangan kanan yang memberi, tangan kiri tak tahu? Itu yang diajarkan kepada kita. Tapi dunia sekarang kena maklum kepada orang. Okey, saya boleh faham, tuan-tuan sekalian. Macam NGO, kena tunjuk ini NGO bagi ni. Pasal apa? Sebab orang yang derma tu nak tengok duit dia pergi ke mana. Kita faham. Tapi janganlah dalam suasana getir, dalam keadaan orang kelaparan, kebuluran, tuan-tuan sekalian, dalam keadaan macam tu kita masih sibuk nak bagi tahu kita ni siapa dia. Jadi muslimin-muslimat sekalian, itu antara perkara yang kita perlu faham. Baik, maka dalam ayat ni, muslimin-muslimat sekalian, Allah Ta'ala mengatakan bahawa azab itu Allah Ta'ala turunkan sebab apa, tuan-tuan? Illal kafur. Illal kafur maknanya kekufuran dia tu sangat-sangat besar. Mereka berpaling daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebabkan turunnya azab Allah Ta'ala yang sebegitu hebat. Sabak ni, tuan-tuan, bila kita sebut sabak ni, tuan-tuan, dia tu apa dia? Apa yang dikatakan sabak? Sabak ni nama orang ke, nama tempat ke, nama apa? Maka dalam satu hadis, muslimin muslimat sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang lelaki, "Ya Rasulullah, khabarkanlah kepada aku tentang sabak. Apakah sabak tu?" Yang kata sabak tu apa dia? Adakah dia tu nama tempat ataupun dia tu nama seorang perempuan? Sabak ni nama apa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, "Laisa bi'irdin walam ra'atin." Nabi kata dia tu bukan nama tempat dan dia bukan nama perempuan, walakinnahu rajulun. Tapi sabak ni nama seorang lelaki. Yang kata sabak ni nama apa? Nama seorang lelaki. Nabi kata rajulun, nama seorang lelaki, walada asyaratan minal arab. Dia kata dia ada 10 anak. Yang kata sabak ni dia ada 10 anak daripada bangsa Arab. 10 anak daripada bangsa Arab. 6 daripada anak dia duduk di Yaman dan 4 lagi duduk di Syam. Dan mengikut riwayat Ibnu Abbas dia bagi nama-nama 10 orang tersebut. Ada yang nama Amilah, Ghassan dan sebagai Himyar dan lain-lain. Baik, muslimin muslimat sekalian, mengikut para ulama, sebahagian ulama mengatakan bahawa Sabak ni ialah kerajaan pada abad yang ke-10, ataupun sebelum itu, yang mana pada masa itu Ratu Balqis, yang kita orang Melayu sebut Ratu Balqis ni, yang cerita dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, Balqis itu juga termasuk dalam keturunan Sabak dan pernah memimpin kerajaan Sabak. Jadi kita tak mau cerita tentang itu, tapi yang kita nak ceritanya, muslimin muslimat sekalian, ialah Sabak ni antara terkenalnya, dia terkenal dengan kekuatan tentera dia. Dia terkenal dengan kekuatan tentera dia, sehingga kan kerajaan Sabak ni dapat mengalahkan kerajaan lain.
Sebab itu muslimin muslimat sekalian, Allah Ta'ala dia ceritakan kepada kita kisah Ratu Balqis ni. Dia tanya kepada menteri-menteri dia. Dia tanya kepada menteri-menteri dia tentang ancaman daripada Nabi Sulaiman alaihi salam. Sebab dia ada kekuatan tentera dan dia rasa kewujudan kerajaan Sulaiman itu mengancam kerajaan dia. Maka dia tanya kepada menteri dia, qalu nahnu ulu quwwatin. Dia tanya kepada pembesar dia tentang ancaman daripada Nabi Sulaiman. Maka pembesar dia jawab, kita adalah golongan yang mempunyai quwwah, yang ada kekuatan. Dan dia kata ba'sin syadidin, dan memiliki keberanian yang sangat hebat dalam peperangan. Wal amru ilaiki, dan juga keputusan, nak buat keputusan itu ada pada tangan tuanku. Dia kata ada pada tangan tuanku. Fanzuri madza ta'murin, maka pertimbangkanlah apa yang kamu perintahkan. Maka muslimin muslimat sekalian, kita dapati bahawa kerajaan Sabak ni kerajaan yang sangat kuat tentera dia. Kemudian kerajaan Sabak juga ada satu kerajaan yang terkenal, sebab ramai orang bila dia tahu kerajaan Sabak ni hebat, pakak pergi ke Sabak. Kalau tuan-tuan tengok kerajaan Sabak ni, tuan-tuan agak macam negara mana sekarang? Macam Amerika, betul tak? Macam Amerika. Amerika merupakan satu kerajaan yang mempunyai tentera yang sangat hebat, betul tak? Sekarang ni sebut dalam dunia sekarang, antara negara yang hebat dari segi kekuatan tentera, Amerika. Kemudian kerajaan Sabak ni juga yang kita baca tadi, kerajaan yang mana ramai orang pergi berdagang dengan dia, dan ramai orang migrate pergi ke Sabak kerana kemakmuran yang ada di Sabak. Amerika sekarang, tuan-tuan sekalian, bukankah ramai orang nak pergi ke Amerika, nak jadi warga negara Amerika, cari pekerjaan di Amerika? Dan Amerika antara salah satu negara yang paling kaya pada masa yang sama, negara yang paling banyak hutang. Amerika ni negara yang paling kaya, tapi pada masa yang sama negara yang paling banyak hutang. Tuan-tuan akan kata, ustaz, betul ke? Orang kaya, paling kaya tapi paling banyak hutang, paling banyak hutang. Jawapan dia, kita tak payah tengok Amerika, kita tengok diri kita sendiri, betul tak? Tengok diri kita sendiri, tak payah tengok Amerika. Kita kaya tak? Dok kot ustaz. Okey, kita tengok kawan kita hak kaya. Kawan kita kaya, tuan-tuan, serupa dengan kita. Kita ukur kaya dari segi mana? Dari segi besarnya company yang kita ada, dari besarnya rumah yang kita ada, kenderaan yang kita miliki. Tapi tuan-tuan, rumah yang kita ada hutang, kereta yang kita ada hutang, anak kita hak mengaji pun kita ambil loan bank, semua tu loan. Kedai-kedai yang kita ada semua tu hutang. Muslimin muslimat sekalian, itu nak bagi mudah faham bahawa orang yang paling kaya pun adalah juga orang yang paling banyak hutang. Negara yang kaya macam Amerika juga adalah negara yang paling banyak hutang. Baik, muslimin muslimat sekalian, maka kita dapati bahawa mengikut riwayat daripada Abdurrahman bin Zaid rahimahullahu ta'ala, kata hebat Sabak ni, yang kata hebat Sabak ni sampai tahap nyamuk pun tak ada, kala jengking pun tak ada, ular pun tak ada. Dia punya tahap kemajuan tu sampai tara tu. Macam kita lah, kan? Macam kita, kalau belah-belah rumah taman nak jumpa dengan ular payah, kan? Tapi kalau belah-belah kampung, kita boleh tengok kadang-kadang ular tedung selar duduk bawah pinggan mangkuk kita. Tak? Angkat-angkat kuali tengok ular sawa pun ada. Dia lagu tu. Tak? Ular sawa tedung selar ni dia tak pergi rumah orang kaya, payah nak jumpa. Yang ada ular-ular ni tuan-tuan sekalian, rumah orang kampung, betul tak? Kadang-kadang kita nak buang air besar, angkat mangkuk tanah, tengok kepala dia ada dalam tu. Sebab tu tuan-tuan, kalau duduk rumah kampung, sebelum duduk tu tengok dulu dalam lubang ada apa. Jangan duduk sedap duduk. Sebab tuan-tuan tengok dalam berita pun dah ada orang yang kena patuk pada bahagian punggung kerana ular duduk tunggu dalam tu. Jadi
kemakmuran yang dimiliki oleh Sabah ni sampai tahap binatang-binatang yang berbisa, yang pelik-pelik ni tuan-tuan sekalian, dia tak ada. Sebab dia makmur, dia moden pada zaman itu. Baik, muslimin muslimat sekalian, yang kata empangan dia tu besar mana? Empangan dia tu besar mana? Antara kajian yang dibuat daripada benda-benda peninggalan-peninggalan mereka, dianggarkan panjang empangan yang mereka miliki tak sampai 1 kilometer. Tak sampai 1 kilometer, 600 meter lebih. Anggaran empangan dia 600 meter lebih. Lebar dia macam yang saya sebut tadi 60 meter je lebar, dan tinggi dia 16 meter. Tinggi dia 16 meter. Empangan Kenyir tinggi mana? Cuba tuan-tuan tengok. Kan? Tasik Banding tinggi mana? Cuba tuan-tuan tengok. Kan? Jadi itu yang kita kata bahawa bahasa Al-Quran ini dia guna bahasa pada zaman tu. Bahasa pada zaman tu. Bukan bila dia kata besar, makna dia lebih besar daripada kita, tak. Tapi bahasa zaman tu, zaman itu sangat besar. Dengan ilmu teknologi yang manusia ada zaman itu dah besar dah. Zaman kita sekarang kita lagi canggih. Macam kita cerita pasal kapal terbang lah. Zaman dulu tak ada kapal terbang. Hak paling canggih unta. Tu paling hebat dah. Kuda perang itu paling canggih. Zaman kita sekarang tuan-tuan sekalian, tuan-tuan boleh tengok A380, A320. Tuan-tuan tengok Airbus tu, A320 tu, tuan-tuan tengok sebesar tu. Cuba tuan-tuan bayang kehebatan ilmu yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Baik, apa yang Allah Ta'ala bagi kepada manusia, muslimin muslimat sekalian, kemudiannya manusia menghancurkan sendiri. Manusia menghancurkan sendiri, sebabnya ialah Allah Ta'ala kata mereka berpaling daripadanya. Apa maksud berpaling? Apa maksud berpaling? Sebahagian mengatakan bahawa maksud berpaling itu kerana mereka tidak lagi mempedulikan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebahagian kata yang menyebabkan pecah empangan kaum Sabah ini tikus. Tikus yang sebesar anak kucing. Anak kucing yang besar tu, bukan anak kucing yang kecil, anak kucing yang besar, dekat-dekat dengan ibu dia. Sebahagian riwayat kata sebesar itu. Kan? Kita duk bayang, ada tak tikus yang sebesar kucing? Ada tak? Nak tahu, tengok dekat celah-celah kedai. Kan? Celah-celah kedai nasi kandak pun ada kan? Dia dah kenyang, dia duk makan hari-hari nasi kandak. Cuba tuan-tuan tengok, besar dia punya saiz. Maka dalam tafsir pun dia kata bahawa antara penyebab kepada runtuhnya empangan itu adalah kerana tikus yang menggigit empangan berkenaan, dan mereka tidak memperbaiki lubang yang dibuat oleh tikus itu, sehingga menyebabkan empangan itu pecah, lantaran kerana mereka sibuk berbalah sesama sendiri. Ibnu Ashur umpamanya tuan-tuan, dia kata apa? Ibnu Ashur kata kerana berlakunya perang saudara. Berlaku perang saudara sesama kaum Sabah, sehingga menyebabkan mereka tidak peduli tentang kerosakan tempat yang baru, dan itu Allah Ta'ala kata bahawa kami memberikan balasan kepada mereka kerana kekafiran mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, muslimin muslimat sekalian, kalau kita lihat kenapa perkara-perkara seperti ini berlaku, maka sebahagian ulama mengatakan bahawa datangnya bencana kepada manusia kerana manusia makan daripada hasil yang haram. Manusia makan daripada hasil yang haram. Di antaranya ialah sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quranul Karim, apabila manusia mulai mengikuti godaan dan tipu daya iblis yang menghiasi amalan manusia yang buruk itu supaya manusia nampak baik. Dalam surah yang ke-35 tuan-tuan, ayat yang ke-8, Allah Ta'ala berfirman, afaman zuyyina lahu su'u amalih, apakah orang yang dihiasi perbuatannya yang buruk? Siapa yang menghiaskan perbuatan yang buruk itu? Syaitan, iblis, yang menghiasi amalan manusia supaya manusia pandang hak dia buat tu nampak baik. Supaya hak dia buat tu nampak baik. Maka apa yang berlaku tuan-tuan sekalian? Allah Ta'ala kata,
supaya manusia melihatnya ra'ahu hasanan, melihatnya dengan penglihatan yang baik, menganggap itu sebagai kebaikan. Fa innallah, maka sesungguhnya Allah Ta'ala yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah Ta'ala itu menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Allah Ta'ala guna perkataan apa tuan-tuan? Yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Ada orang tanya saya, Ustaz, betul ke ada orang kata sebut Masya Allah ni benda-benda takjub je, benda-benda baik je, kalau benda buruk tak boleh sebut, tak boleh sebut Masya Allah. Dalam Facebook orang duk tanya, saya dah jawab beberapa kali sebenarnya tuan-tuan sekalian. Sebabnya di kalangan kita orang Melayu ni, di kalangan kita orang Melayu kan, kalau tengok banjir naik, Masya Allah kan, ataupun kalau cium baju busuk kan, baju anak kita tak tahu bersih ke tak, cium Masya Allah kita kata kan, Masya Allah busuknya, kita kata. Ataupun anak kita datang dekat rumah kita, dia periksa PT3, kita tanya, hang dapat straight A ke? Tak, ayah, bukan straight A, straight F. Tak, straight F. Kita berkata Masya Allah. Ada orang kata tak boleh sebut Masya Allah, kerana Masya Allah itu hanya untuk perkara yang mengagumkan, benda yang menunjukkan kebesaran Allah Ta'ala. Jadi saya perlu cek tuan-tuan sekalian, betul ada fatwa-fatwa di kalangan ulama yang mengatakan sedemikian. Ada ulama yang mengatakan sedemikian, tetapi saya dapati bahawa fatwa-fatwa itu tidak ada hujah yang kukuh untuk disandarkan. Tidak ada dalil yang kukuh, melainkan cerita-cerita yang macam ni. Bila orang zaman dulu dia masuk dalam kebun dia kata Masya Allah, maka sebab itu sebahagian ulama dia keluarkan fatwa Masya Allah untuk perkara yang mengagumkan sahaja. Sedangkan sebenarnya masyiah, yang dikatakan masyiah, kehendak Allah Ta'ala ni dua-dua. Yang baik pun kehendak Allah Ta'ala, yang buruk pun kehendak Allah Ta'ala. Dalil dia ayat ni yang kita baca tadi. Ayat ni Allah Ta'ala kata yudillu man yasha. Allah Ta'ala menyesatkan siapa yang dia mahu, siapa yang dia kehendaki. Wa yahdi man yasha, dan bagi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Maknanya kita sebut Masya Allah dalam benda-benda yang tak baik pun itu juga sebahagian daripada akidah kita orang-orang Islam. Baik, muslimin muslimat sekalian, maka kita lihat bagaimana kita dapati bahawa orang-orang seperti ini dia akan berada dalam kesusahan. Dalam satu ayat lain surah Taha tuan-tuan sekalian, ayat 1, 2, 3, Allah Ta'ala menyebut fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka jika datang kepada kamu wahai manusia hidayah daripadaku, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara dalam hidup dia. Siapa yang ikut hidayah Allah Ta'ala, dia takkan susah. Allah Ta'ala kata, ini tuan-tuan sekalian, dia takkan susah. Takkan susah macam mana? Jadi orang Islam Bilal bin Rabah, tuan-tuan tengok apa jadi kan? Tak susah macam mana? Kita duduk semayang, tunggang-tunggik, rokok, sujud dan sebagainya, duduk berdoa dekat Allah, tiba-tiba datang macam-macam. Ini kita nak faham ni. Kenapa dalam satu ketika Allah Ta'ala kata siapa yang mengikut hidayah aku, petunjuk aku, maka dia tidak akan mengalami kesusahan, dia tidak akan sengsara, dia tidak akan sesat. Apa makna dia? Yang ni yang kita nak cuba faham, muslimin muslimat sekalian. Baik, tuan-tuan sekalian, sekarang ni banjir ni, ada orang dia tak mau isytihar lagi darurat ke tidak. Tak apalah, itu urusan dia. Tapi kalau tuan-tuan tengoklah dengan mata kepala tuan-tuan, dengan gambar dan sebagainya, bagi tuan-tuan tu darurat ke tidak? Oh, ustaz payah nak jawab, ustaz payah.
Baik, payah nak jawab. Tuan-tuan ingat tak masa kita jerbu hari tu? Masa jerbu ingat tak? Bukankah pemimpin negara kita mengisytiharkan darurat jerbu di tempat yang terlibat itu sebab bacaan dia terlalu tinggi sehingga menyebabkan bahaya? Betul tak? Apa jadi tuan-tuan dengan pengisytiharan darurat jerbu? Maka sekolah-sekolah ditutup, pejabat perniagaan, pejabat-pejabat kerajaan diarahkan tutup, aktiviti perniagaan diarahkan tutup, aktiviti luar diarahkan supaya dihindarkan, semua duduk dalam rumah, jangan keluar. Sebab apa? Sebab bahaya. Nak tanya tuan-tuan, kalau tuan-tuan keluar mati tak? Tak tahu nak jawab. Keluarga saya tuan-tuan duduk tempat tu, duduk tempat yang kata jerbu teruk sampai darurat tu. Dia kata bila buka tingkap je terus kita nampak jerbu tu masuk. Boleh nampak jerbu tu masuk. Dia punya pekat dia tu, tuan-tuan sekalian. Tapi tuan-tuan, yang kata saudara saya ni, walaupun jerbu dia berjalan juga dalam jerbu. Sebab dia kata nak kena pergi kedai, kedai ada juga buka. Dia kata walaupun darurat jerbu, pergi juga kedai beli barang. Sampai sekarang hidup lagi tuan-tuan, tak mati lagi. Jadi kalau tuan-tuan banding jerbu hari itu yang kata sampai darurat jerbu tu dengan benda yang berlaku di Kelantan, Terengganu, Pahang, Perak, Johor dan sebagainya, tuan-tuan sekalian, cuba tuan-tuan banding, hak mana lagi teruk? Hak mana lagi teruk? Banjir lagi teruk daripada jerbu, tapi tidak diisytiharkan darurat. Tak apalah tuan-tuan sekalian, mungkin dia ada masalah tertentu. Kemudian statement daripada Ketua Polis Negara semalam ke hari ni, dia kata apa? Oleh sebab berlaku kecurian di satu sebuah pusat membeli belah di Kelantan, dia kata kita akan tangkap pencuri tu. Dia akan tangkap pencuri tu, dia kata. Saya pun duduk termenung tuan-tuan, malam tadi duduk baca, duduk tengok. Hari tu masa kita nak buat hudud, ada orang kata hudud tak boleh dilaksanakan. Pasal apa? Sebab Umar Al-Khattab zaman dia dulu berlaku kemarau, maka hudud tidak dilaksanakan pada zaman Umar Al-Khattab. Jadi sebab tu hudud kita tak boleh laksanakan, dia kata. Zaman kita sekarang kemarau ke? Ni sekarang ni bukan kemarau, nama dia banjir. Hak mati berapa ramai dah tuan-tuan? 20 lebih kan? Hak mati 20 lebih. Hak tu tak campur hak hilang dan sebagainya. Dengan yang tuan-tuan tengok ni, tiba-tiba tuan-tuan tengok dalam berita kata ada orang pecah pusat membeli belah, dia pergi curi, dia pergi ambil barang tu. Kalau kita nak ikut logik yang sama, jangan tangkaplah, lepaslah orang tu. Betul tak? Lepaslah dia. Kenapa nak tangkap? Oh, nak kena tangkap juga. Okey, kita setuju kena tangkap. Kita tangkap dia, kita bicarakan dia, betul tak? Kita bicarakan dia. Siapa yang mencuri sebab dia memang betul-betul terdesak, susu anak tak ada, anak dah kebuluran, gula tak ada, beras tak ada nak makan dan sebagainya, yang tu kita lepaskan. Siapa yang pecah masuk dalam PKT tu, dia pergi ambil peti sejuk, yang tu kena hukum. Tak, dia pergi ambil TV, tu dia TV flat screen, dia pergi ambil, yang tu kena hukum. Sebab dia ambil kesempatan, dia tidak terdesak. Kalau dia curi susu, itu dia terdesak. Dia curi air mineral, itu terdesak. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan, bila berlaku macam ni lah kita nak bagi tahu, alangkah baiknya jikalau negara kita ini menegakkan undang-undang Islam. Sebab apa undang-undang Islam, tuan-tuan sekalian? Sebab Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab dia Al-Madkhal li dirasati syari'atil islamiyah yang saya ajar di Masjid Batu tu, tuan-tuan sekalian, Syekh Yusuf Al-Qaradawi dia menakalkan peristiwa yang berlaku pada zaman Umar, bila ada orang mencuri pada masa darurat, pada masa kemarau yang panjang. Apa yang berlaku, tuan-tuan sekalian? Yang mencuri itu dilepaskan sebab dia mencuri dalam keadaan terpaksa.
pada masa yang sama, mangsa yang dicuri barang tu, kerugian dia Umar Al-Khattab ambil daripada Baitul Mal, bagi dekat dia 2 kali ganda. Itu Umar Al-Khattab. Sebab tu kita nak laksanakan pemerintahan cara Islam dalam negara kita. Bukan kita nak potong tangan orang dah, kita nak tegakkan keadilan. Siapa yang kena curi dalam masa darurat macam tu, kita akan bayar ganti rugi. Bukan setimpal, 2 kali ganda, tuan-tuan sekalian. Itu Islam. Zaman kita sekarang lagi canggih. Kita ada apa yang dipanggil sebagai takaful ataupun insurance, kan? Bila orang pecah masuk, insurans akan cover. Hak mana insurans tak cover, kerajaan yang sepatutnya cover. Tapi masalahnya, tuan-tuan sekalian, masa pun tak mengizinkan. Masalahnya ialah bila diluluskan 500 juta peruntukan untuk musibah banjir ni, ramai orang salah faham. Tuan-tuan tahu 500 juta ni apa dia? Kita duk ingat 500 juta ni sebab nak bagi bantuan kepada mangsa banjir. Oh, tak, bukan. Bantuan kepada mangsa banjir tu adalah panggu dia sebahagiannya. Tapi sebahagian besar daripada 500 juta ni ialah projek untuk memperbaiki jalan raya yang rosak, jambatan yang rosak. Yang tu pula tu tak tahulah pula siapa yang boleh tumpang sekaki pula, tuan-tuan. Ni masalah. Saya nak cadangkan, tuan-tuan, saya nak cadangkan bagi orang yang terlibat, bukan tak boleh ambil untung. Untung memanglah adab niaga. Yang kita cakap ni, orang yang ambil untung atas angin, dia buat dengan cara yang kita panggil penyelewengan. Itu maksud kita. Bukan maksud saya tuan-tuan baiki jambatan yang rosak, tuan-tuan tak ambil untung. Tak. Bukan maksud macam tu. Ambil untung sebagaimana biasa. Tapi yang kita bercakap ni penyelewengan, sehingga menyebabkan wang yang patut boleh kita guna tadi, patut sampai kepada rakyat, tiba-tiba tidak sampai kepada rakyat. Tuan-tuan sekalian, Umar Al-Khattab, para sahabat Nabi dulu, macam mana cara dia tolong rakyat, tuan-tuan sekalian? Dia takkan makan kalau rakyat dia tidak makan. Betul tak? Sebab tu kita nak tegakkan pemerintahan Islam. Maksudnya apa? Kita nak mencontohi apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditunjukkan oleh para sahabat Nabi. Itu yang kita nak cuba tunjukkan kepada masyarakat. Rakyat tak makan, kita pun tak makan. Itu yang kita nak tunjuk. Ni dak kita bagi tahu kat orang, oh saya tak balik lagi kat rumah ni. Tak balik lagi kat rumah. Dia tak apalah tak balik kat rumah. Rumah dia besar mana, tuan-tuan? Dia tak balik rumah tak apalah, dia duduk hotel macam mana? Dia tak balik rumah tak apa dah, tuan-tuan. Dia datang dengan kapal terbang, balik dengan kapal terbang. Benda dia nak semua orang bagi dekat dia. Tuan-tuan lah, kalau tertinggal lah berus gigi dekat rumah yang tenggelam banjir tu, tuan-tuan nak ambil kat mana berus gigi? Nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan nak ambil kat mana? Rumah tenggelam dah ni, kita dah naik atas bumbung dah, atau naik atas bukit, berus gigi tertinggal dekat rumah banjir tu, tuan-tuan nak ambil macam mana? Tak berus gigi, betul tak? Tak berus gigi dah. Tuan-tuan tak percaya, pergi dekat pusat pemindahan banjir tu, yang duduk bercakap tu semua bau busuk pula, semua keluar kat mulut. Bukan nak hina tak, nak cerita kesusahan. Pemimpin dia tertinggal buh gigi dia, tuan-tuan. Ada buh gigi lain datang, tuan-tuan. Tuan-tuan tak percaya benda yang saya cakap, cuba tuan-tuan duk iring orang besar, baru tuan-tuan tahu. Saya biasa, masa zaman saya mengaji dulu, saya jadi presiden Persatuan Mahasiswa UIA, tuan-tuan. Kita ada program dengan Perdana Menteri, program dengan menteri dan sebagainya. Setiap kali dia nak rasmi, kita bawa menteri duduk dalam bilik VIP dulu, sementara nak tunggu start program. Nanti wartawan datang tanya macam-macam. Kita dengar perbualan dia tu. Dia tertinggal benda tu lah, dia suruh kawan ni ambil benda ni lah, benda tu ada kat rumah lah. Dia bagi arahan je, orang dia buat semua. Betul tak? Baju tertinggal, dia boleh suruh orang dia pergi beli, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tertinggal baju, apa cerita? Kalau tuan-tuan tertinggal baju, apa cerita?
Masa banjir nak cari kat mana? Sebab tu muslimin muslimat sekalian, berlaku adillah kepada rakyat, berlaku adillah kepada orang yang sedang ditimpa musibah. Sebab semuanya itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik muslimin muslimat sekalian, pukul 9 saya nak ringkaskan poin akhir. Walaupun saya tak sempat nak bercerita tentang poin berkenaan dengan iblis dan seterusnya, tetapi antaranya ialah persoalan yang timbul ialah, adakah ketenangan hidup di dunia ini kita akan dapat dengan cara kebendaan di dunia? Adakah yang kita kata ketenangan hidup atas dunia ni kita akan dapat dengan kebendaan di atas dunia? Maksudnya macam ni, adakah dengan duit yang banyak maka kita akan tenang hidup atas dunia? Adakah kerana kita ada driver, ada pemandu kereta, maka kita akan hidup tenang atas dunia? Adakah kerana rumah kita ada aircon, ada tilam yang sangat mahal, kita akan tidur lena, tenang tenteram atas dunia? Adakah kerana rumah kita peralatan dia serba canggih, kipas pakai remote, aircon pakai remote, lampu pakai remote, semua pakai remote tuan-tuan sekalian, sampai ikan dalam akuarium pun pakai remote juga nak bagi dia makan? Adakah itu kunci kepada ketenangan? Allah Ta'ala tuan-tuan dia sebut dalam surah Ar-Rum, dia sebut surah Ar-Rum, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui hak zahir, hak nampak dengan mata daripada kehidupan dunia, sedangkan mereka lalai tentang kehidupan di hari akhirat kelak. Maka mereka ambil harta cara haram, hidup dengan cara yang haram, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita dengan sabda baginda, dengan maksudnya, demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku takut akan merosakkan agama kamu. Nabi kata bukan sebab kemiskinan yang dia takut, tapi yang Nabi takutnya ialah perhiasan dunia yang dibentangkan kepada kamu, sehingga menyebabkan kamu berlumba-lumba mengejar dunia. Istana dah ada, dah elok tuan-tuan, tak berkenan buat satu lagi istana baru. Komen pasal istana boleh kena akta hasutan ni tuan-tuan. Tapi kita nak bagi contoh soal pembaziran, soal pembaziran yang memakan belanja yang sangat tinggi. Kita tak berkenan satu benda, sedangkan benda tu sangat mahal harga dia, kita belanja pula dengan belanja lain. Kalau belanja tu datang daripada duit poket kita, tak apalah. Tapi kalau dia melibatkan hak rakyat, milik rakyat, yang ramai lagi rakyat kebuluran dan sebagainya tuan-tuan, hidup dalam keadaan miskin dan lain-lain, alangkah zalimnya perbuatan kita yang membazir sebegitu rupa. Jadi muslimin muslimat sekalian, dalam hadis yang lain Nabi menyebut, inna likulli ummatin fitnah. Setiap umat itu dia ada fitnah dia. Tapi fitnah ummati, Nabi kata wa fitnatu ummati, tapi fitnah bagi umatku apa dia? Nabi kata al-mal, harta benda. Fitnah bagi umat Nabi adalah harta benda. Dan banyak lagi perkara-perkara yang lain. Muslimin muslimat sekalian, mudah-mudahan kita mendapat pengajaran daripada apa yang sedang berlaku ini. Dan saya ringkaskan muslimin muslimat sekalian dalam bentuk poin-poin penting, iaitu yang pertamanya, muslimin muslimat sekalian, apabila berlaku satu-satu musibah, jangan sekali-kali kita bergembira di atas musibah yang berlaku kepada orang lain. Itu tandanya kita mempunyai sifat mazmumah, sifat yang tercela. Kita seronok kalau berlaku satu benda yang buruk kepada orang. Tak payah cerita jauh tuan-tuan, katalah kita dengan adik-beradik kita, kan, kita bergaduh dengan adik-beradik, kan. Biasalah manusia ni, dengan adik-beradik, dengan keluarga, ngepak, menakan dan sebagainya, dia mesti ada je, sedikit sebanyak mesti ada. Tiba-tiba satu adik kita ni yang kita tak suka ni, dia susah. Pasal apa susah? Dia kena buang kerja. Apa tindakan kita tuan-tuan? Apa tindakan kita? Bukankah sebahagian daripada kita kata apa? Padan muka. Betul tak? Betul tak?
Dah kita geram kat dia lama dah. Perangainya apa semua. Kita cakap sikit dia kata macam-macam kat kita. Bila dia susah kita kata apa? Padam muka. Dia ada rasa. Itu perangai kita, tuan-tuan. Bukankah akhlak yang baik ialah kita bersimpati kepada adik kita tadi? Walaupun dia buat perangai-perangai yang menyakitkan hati kita, tapi kita sabar di atas perangai dia. Bila dia susah, duit tak ada, anak nak sekolah berapa hari je lagi, baju sekolah tak ada, kita bagi duit kat dia. Tidak? Itu akhlak atas musibah yang ditimpakan oleh Allah Ta'ala. Di kalangan kita ada juga bagi duit, tapi perangai jahat sikit. Tolong ni, bagi duit dia, bagi ni. Depan-depan dia lagi, bagi depan-depan dia. Aku dah kata dah kat hang, lain kali jangan duduk sedap sangat. Kita bagi buah. Bagi buah, bila lagi nak smash? Masa tu lah smash, bagi kau-kau punya. Lah, betul tak? Bagi betul-betul punya. Bagi dia terduduk terlentang punya. Perangai kita jahat, tuan-tuan. Alangkah baiknya kita tolong dia tu, jangan ungkit lah, tuan-tuan. Jangan ungkit. Memang hati kita pedih, tuan-tuan. Hati kita pedih dengan perangai dia. Tapi serahlah kepada Allah Ta'ala. Dengan mudah-mudahan, dengan kesabaran kita itu, Allah Ta'ala bagi pahala yang sangat banyak kepada kita, muslimin muslimat sekalian. Kemudian tuan-tuan sekalian, dengan akhlak, dengan musibah macam ni, bagi orang yang sabar, dia reda ketentuan daripada Allah Ta'ala. Dia tahu Allah Ta'ala sedang menguji dia, maka dia memperbanyakkan istighfar. Dia memperbanyakkan lagi rujukan dia kepada Allah. Buka balik Quran. Walaupun selama ni dia dah baca dah Quran, tapi makin banyak kembali kepada Quran. Buka balik hadis-hadis Nabi. Didik kita supaya boleh terima musibah yang ditimpakan kepada kita oleh Allah Ta'ala. Kemudian seterusnya tuan-tuan sekalian, dengan musibah ni kita akan muhasabah. Sebab apa musibah ni datang kepada kita? Apakah itu kerana kemurkaan Allah kepada kita, ataupun kerana kita ni seorang yang soleh? Maka kita akan menjadi seorang yang sentiasa berfikir di atas apa yang berlaku di sekeliling kita. Sebahagian ulama menyatakan bahawa antara hikmah yang berlaku kepada orang yang ditimpakan musibah ialah akalnya berfikir. Dia akan menggunakan otaknya, menggunakan kepalanya, ilmu yang dia ada, pengalaman yang dia ada, untuk menjadi orang yang lebih peka dengan keadaan sekeliling. Dia akan tengok keadaan sekeliling, dia akan relate semuanya itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Ucapan sampaikan yang berbagai apa kita